الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ونسألك رزقا طيبا، ونسألك عملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، وعمل لا يرفع، والدعاء لا يسمع. اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واغفر لي مما لا يعلمون، واجعل لي خيرا مما يظنون. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi diberi peluang dan juga masa untuk kita sama-sama berada di dalam majlis ilmu. Kita dapat bersama-sama belajar. Kita sama-sama dapat mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala dengan cara yang betul, dengan kaedah yang betul, iaitu dengan kita mari belajar. Mudah-mudahan pengajian kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tabi'in yang seterusnya bernama Abdul Rahman Al-Ghafiqi. Abdul Rahman Al-Ghafiqi. Semasa pemerintahan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Semasa pemerintahan Sayyidina Umar Abdul Aziz, beliau telah melantik seorang gubernur untuk ke Andalus. Melantik seorang gubernur untuk ke Andalus dan memerintah di sana. Maka masa tu Andalus di bawah kuasa Perancis. Andalus di bawah kekuasaan Perancis. Maka dilantiknya seorang lelaki yang bernama As-Samhu bin Malik Al-Khawlani. Nama dia As-Samhu bin Malik Al-Khawlani. Maka berangkatlah As-Samhu ini ke Andalus. Bila dia berangkat ke sana, maka dia carilah pegawai-pegawai dia. Dia carilah orang-orang Islam yang berpengaruh yang berada di Andalus. Tanya, maka mereka di sana sebut ada seorang tabi'in. Ada seorang tabi'in yang masih hidup, iaitu bernama Abdul Rahman Al-Ghafiqi. Bernama Abdul Rahman Al-Ghafiqi. Dia ni bukan calang-calang orang dah. Dia daripada kalangan fuqaha us-sab'ah. Fiqh, ulama-ulama fiqh yang 7. Salah seorang daripada ulama-ulama yang hebat, dikenali sebagai fuqaha us-sab'ah. Ada kata fuqaha'u al-asharah. 7 orang fuqaha. 7 orang, 10 orang fuqaha yang masih hidup lagi, yang mana ilmunya cukup banyak. Ilmunya cukup banyak dan dia orang yang
taksir kepada kesenangan dunia. Orang yang beramal betul-betul dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang ditinggalkan oleh baginda. Capur pula dia ni suka perang. Dia suka berjihad. Dia suka menegakkan agama Allah. Maka inilah sifat yang ada kepada Abdul Rahman Al-Ghafiqi. Maka as-sam'u, gubernur tadi, pergi cari dah. Pergi carilah untuk jumpa dengan Abdul Rahman Al-Ghafiqi. Maka apabila dia berjumpa dengan Abdul Rahman Al-Ghafiqi, maka disambutnya. Dia panggil Abdul Rahman Al-Ghafiqi ni ke pejabat dia, ke istana dia. Dia minta supaya pegawai-pegawai dia pergi cari Abdul Rahman rumah mana, lepas tu ajak mari ke pejabat. Disambutnya dengan penuh, orang panggil dengan penuh kemuliaan, dengan penuh adab sopannya, kerana dia ni tabi'in. Dia sempat belajar dengan sahabat-sahabat Nabi. Antaranya Abdullah bin Umar. Lepas tu pula belajar dengan sahabat-sahabat yang lain. Bila Abdul Rahman ni sapa ke istana dia, ke pejabat dia, dia tanya macam-macam soalan kepada Abdul Rahman Al-Ghafiqi. Lepas tanya-tanya, nak tengok betul ke tak Abdul Rahman Al-Ghafiqi ni seorang tabi'in yang hebat. Sebagaimana yang didengar oleh dia, diceritakan oleh pegawai-pegawai dia. Maka ternyata apa yang dia dengar tu lebih hebatlah daripada apa yang disebut oleh pegawai-pegawai dia. Maknanya dia ni betul-betul orang alim. Betul-betul orang hebat. Maka dia pun royak kepada Abdul Rahman. Dia kata, wahai Abdul Rahman, aku nak latihmu menjawab satu jawatan penting di Andalus. Aku nak bagi kamu jawatan yang penting di Andalus. Dia pun jawab, dia kata, wahai gubernur, aku ni orang biasa. Maka aku mari sini, aku nak pergi. Aku nak duduk di baris hadapan, aku nak duduk depan. Aku nak duduk depan, aku nak pergi. Aku telah wakafkan diri aku untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mu tak usah bimbang lah. Selagi mana mu duduk di atas jalan yang betul. Selagi mana kamu berada di atas jalan yang betul, cara yang betul, aku akan tetap sokong kamu, aku akan tetap berada di belakang kamu, dan aku akan patuh dan taat kepada kamu, kecuali kalau mu nak wi kepada aku kuasa dan juga kedudukan serta jawatan. Hak ni aku tak say. Hak lain-lain tak apa. Tak ada masalah. Tapi kalau mu nak bagi aku jawatan, nak bagi aku kedudukan, nak bagi aku orang panggil kuasa, maka aku minta denganmu supaya tidak libatkan aku. Ni orang yang beriman kepada Allah. Sebab jawatan ni adalah amanah, tanggungjawab yang akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak. Siapa-siapa yang ada jawatan, siapa-siapa yang diberi jawatan, tak kira lah jawatan besar ke, jawatan kecil ke, di pejabat ke, di tempat kerja ke, mana-mana, dia akan disoal oleh Allah di akhirat kelak dengan tanggungjawab, dengan amanah
yang diberikan kepada dia. Sebab tu Nabi sebut al-amanah, orang panggil tanggungjawab yang besar. Tanggungjawab yang besar. Maka mesti dilaksanakan dengan cara yang betul. Dengan kaedah yang betul. Maka Abdul Rahman tak latihlah dia ke jawatan yang penting kerana permintaan daripada orang panggil As-Samhu, tak latih Abdul Rahman ini. Kerana Abdul Rahman ni tolak jawatan penting dalam Andalus. Maka selepas pada tu, As-Samhu ni, dia bercadang untuk melancarkan serangan ke atas Perancis. Dia nak serang Perancis. As-Samhu ni, dia telah buat satu rancangan untuk melancarkan serangan untuk serang Perancis. Perancis ni adalah jalan untuk dia buka ataupun untuk dia bebas kota Konstantinopel. Sebab Nabi kata, la tuftahunna al-Qustantaniyah. Kota Konstantinopel pasti akan dibuka. Maka untuk bukanya kota tersebut, dia kena menguasai Perancis. Dia kena serang Perancis. Dan menguasai Perancis, barulah dia akan berjaya membuka kota Konstantinopel. Sebagaimana yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebelum dia nak menguasai orang panggil kerajaan, orang panggil kota Perancis pada masa tu, maka dia kena menakluki beberapa kota yang menjadi orang panggil penghalang, yang menjadi kubu besar orang panggil Perancis pada masa tu, untuk dia mempertahankan kerajaan dia. Nak boleh ke Perancis, mu kena serang dulu. Kena tawar dulu beberapa kota yang menjadi benteng utama kepada kerajaan Perancis. Maka As-Samhu ni, dia bawa askar-askar dia, maka dia telah berjaya menguasai salah satu daripada kota-kota tersebut. Disebut dalam ceritanya 4 minggu. Dia mengambil masa 4 minggu untuk menguasai kota. Nama dia sebut dalam ni kota Narbonne. Kota ni diambil masa selama 4 minggu untuk As-Sam'u menguasai salah satu daripada kubu-kubu penting sebelum dia berjaya menguasai Perancis. Maka bila dia berjaya menguasai kota tadi, maka dia nak tawar pula satu kota yang lain. Dia nak tawar pula satu kota yang lain. Nama kota dia Tolis. Betul tak tahu amo baca ni, Tolis. Dia amo difahamkan, amo cari dalam internet, cari dalam Google, masih ada lagi nama ni, Tolis ni. Kalau kita tarik, jumpalah tepat-tepat dia. Jadi, nak menguasai kota Tolis ini, dia orang panggil memerlukan kepada satu pasukan yang hebat. Dia memerlukan satu kekuatan yang kuat. Kerana kubu-kubu ni adalah menjadi kubu kuat kota Perancis. Maka As-Sam'u ni ajak askar-askar dia untuk menawan kota Tolis. Sebelum tu, apabila orang panggil kerajaan lah mudah, kerajaan Perancis pada masa tu dia tahu tentera-tentera Islam ni nak pergi serang kota Tolis ni, dia telah jajak. Dia telah jajak. Dia buat jelajah. Dia pergi situ, pergi ke tempat tu, pergi tempat ni. Dia ajak rakyat-rakyat Perancis masa tu. Bila berlaku ni?
1814. 1814 Masihi. Dia pergi ajak seluruh rakyat-rakyat Perancis untuk bangkit mempertahankan kota Taulis ni. Sebab kota hak mula-mula tu kalah dah, ditawar oleh Islam. Jadi kota kedua ni sangat-sangat penting. Maka ramailah rakyat-rakyat Perancis pada masa tu keluar untuk mempertahankan kota Taulis. Amo tengok dalam internet, amo tengok dalam buku, masa ni mereka ni adalah Kristian. Maknanya Islam ni berlawan dengan Kristian. Perancis masa tu dikuasai oleh Kristian. Keluarlah beramai-ramai untuk mempertahankan kota tersebut. Orang panggil pemerintah pada masa tu. Maka ketika mana berkumpulnya tentera-tentera Islam untuk menyerang kota Taulis, As-Sam'u ni dia panglima perang. Dia duduk depan sekali lah. Panglima perang ni tak duduk belakang sekali. Dia kena duduk depan. Ketika mana dia pecuk kuda dia. Ketika mana dia pecuk kuda dia, tiba-tiba anak panah kena ke badan As-Sam'u. Kena ke badan dia, dia jatuh daripada kuda, pakai mati selalu. Mati di tempat kejadian lah. Kalau lah ni kak, mati di tempat kejadian. Nak oyaknya, hebatnya, orang panggil tentera Perancis ni, duduk tengah pecuk kuda, dia boleh tembak dengan tepat. Menyebabkan anak panah tadi kena ke tubuh As-Sam'u bin Malik. Tadi, akhir sekali jatuh ke tanah, mati. Maka, gagal. Mungkin panglima perang ni mati. Kena panah, gagal. Sebab tak ada ketua. Tak tahu siapa nak jadi ketua, pakat gagal belakang. Jadi lemah, jadi kucak kacik. Maka masa itulah Abdul Rahman Al-Ghafiqi ke hadapan untuk menggantikan As-Sam'u bin Malik Al-Khawlani. Dialah yang keluar ke depan untuk menjadi panglima perang ataupun menjadi ketua pada masa itu untuk menggantikan Abdul Rahman Al-Khawlani. Maka bila dia duduk depan, dia dilantik menjadi ketua, maka gapo dia buat? Dia tidak meneruskan rancangan dia untuk serang kota Taulis. Tak. Ijtihad dia ataupun arahan dia minta semua askar-askar dia berundur. Berundur bukan berundur mengaku kalah. Tetapi berundur untuk atur semula tapak untuk serang balik kota Taulis. Moga keadaan huru-hara lah. Moga Panglima Hasan ni mati. Maka dia memimpin batalion peperang perang tadi. Amo duduk cari-cari tak jumpa berapa ramai. Berapa ramai tentera Islam pada masa tu, amo tak jumpa cari. Maka berundurlah dia daripada kota Taulis. Sapalah berita kepada Umar bin Abdul Aziz berkenaan dengan Abdul Rahman ni kena panah. Siapa mati dalam peperangan dan peperangan itu tidak diteruskan. Siapa kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, maka Khalifah pun melantik Abdul Rahman Al-Ghafiqi sebagai gubernur di Andalus. Asal dia tak sah. Tapi bila Abdul Rahman ni mati, maka Umar bin Abdul Aziz lantik dia jadi gubernur. Bila dia dilantik menjadi gubernur, Umar Abdul Rahman ni orang cerdik. Orang bijak. Bagaimana dia nak memimpin Andalus? Maka dia ni orang warak, dia ni orang juru, dia ni orang hebat. Dia kata kok mana-mana pun aku kena bina semula Andalus.
Di mana kelemahan Andalus aku kena beki, aku kena ubah supaya Islam ni jadi kuat. Maka gapo dia buat? Dia arahkan pegawai-pegawai dia royak. Dia pergi mana-mana tempat dia royak. Dia kata siapa-siapa yang dizalimi oleh mana-mana pemerintah ataupun siapa saja, maka dia kena buat aduan kepada aku. Tak kira mu ni orang Islam ke, mu ni bukan Islam ke, mu tak sah beza. Royak je. Orang buat zalim kepadamu, sama ada mu hak kena zalim ni orang Islam ke, orang bukan Islam ke, ataupun orang yang melakukan kezaliman ni adalah orang yang Islam ke tak Islam, meroyak kepada aku. Dia istihar kepada rakyat-rakyat dia. So, yang kedua, dia tengok satu persatu aduan. Dia tengok satu persatu aduan yang diberikan kepada dia, maka dia akan menghukum orang tersebut dengan adil. Tak kira mu ni Islam ke, mu tak Islam ke, aku akan berlaku adil apabila aduan itu aku terima. Adil ni sangat penting. Sebab ni, lepas ni abang akan cerita balik. Yang ketiga, dia tengok pula gereja-gereja. Moga Andalus ni orang Kristian, ramai Kristian. Dia tengok gereja-gereja hak kena rapah, hak kena musnah, hak kena putus. Dia tengok balik dengan adil, dengan telus. Kalau gereja ni memang milik orang Kristian, dia atas balik mengikut undang-undang. Kalau hak ni tak ikut undang-undang, maka kita akan musnahkan, kita akan hapuskan. Sebagaimana yang kita buat di tempat kita lah. Nak bina kuih, nak bina gereja, nak bina ketik, tak ada masalah. Kerajaan akan bagi tanah, kita akan bagi. Sebab itu adalah orang panggil apa, urusan agama mereka. Mereka nak kena ada rumah ibadat. Maka dia mohon kita buat. Dia mohon kita buat. Hak kita tak senya, dia buat rumah ibadat tidak di tempat kita ni, negeri lain. Dia buat rumah ibadat di tempat ataupun di tanah kerajaan. Di tanah bukan hak peribadi. Apabila kita rutuh geger, kata kerajaan, orang panggil rutuhkan rumah ibadat. Sedangkan dia buat tu di atas tanah kerajaan. Jadi dia tengok balik. Hak mana kena wi balik, hak mana dia rapah, dia wi balik. Hak mana kena beki, dia beki. Ini keadilan yang ditunjukkan oleh Abdul Rahman Al-Ghafiqi. Yang keempat, gapo dia buat yang keempat? Dia tengok pula kerja pegawai-pegawai dia. Pegawai ni rajin kau malas kau. Banyak buah kau, banyak kerja kau, dia tengok kualiti pegawai dia. Ni hebat. Maknanya ketua, dia tidak dengar orang panggil laporan daripada pegawai dia, tapi dia sendiri turun tengok. Sebab berlakunya banyak kes. Bos ni percaya ke pegawai dia, apa pegawai dia lipat. Pegawai dia lipat. Ni tak sih. Abdul Rahman dia tengok berlaku pegawai-pegawai dia, hak mana rajin, hak mana malas, hak mana buana, dia tengok berlaku. Yang kelima, setiap kali dia turun ke mana-mana tempat, ke mana-mana kawasan, dia akan minta supaya rakyat-rakyat dia ni tak tinggal semaya Jumaat. Tak tinggal semaya Jumaat. Sebut tentang kepentingan semaya Jumaat. Lepas tu pula dia akan sebut tentang jihad. Kepentingan jihad, pentingnya jihad. Ni dua perkara dia pergi mana-mana, dia pergi buat lawatan ke, dia singgah mana-mana ke dalam ucapan dia, dua perkara dia sebut.
Pertama semaya jemaah, yang kedua jihad. Bagaimana nak jihad kalau semaya jemaah tak lekat? Kerana semaya jemaah ni lah semaya yang mengumpulkan kekuatan kepada orang Islam. Nabi Allah Ta'ala ajar orang Islam ni kena berjemaah. Dalam semaya, dalam apa sahaja yang kita buat, termasuklah jihad. Sebab itulah Abdul Rahman dia tekankan dua perkara. Semaya jemaah dan juga berjihad fi sabilillah. Maka sepanjang pemerintahan dia, lagu itulah dia buat. Sepanjang pemerintahan dia, maka berlakulah satu peristiwa yang menarik. Peristiwa ni di antara dia dengan orang bukan Islam ataupun Kristian. Dia tanya orang-orang Kristian, dia kata, kenapa raja kamu ni tak cuba serang kami ketika mana kami nak serang mereka? Aku nak serang. Puak-puakmu ni, bapa puak-puakmu ni tak buat gapo-gapo kepada kami. Tak buat gapo, dia tengok je. Dia tak mampu nak buat gapo sebab apa? Dia tahu kami nak serang dia, tapi dia tak mampu nak buat gapo-gapo. Maka berlakulah dialog yang panjang. Berlakulah dialog yang panjang, maka Amr nak ambil saja. Dia kata kan? Dia kata, kita tidak boleh menyekat kemarahan tentera-tentera Islam. Kerana mereka ini mempunyai akidah yang betul. Mempunyai akidah yang sahih. Dan mereka mempunyai keikhlasan. Pergi pun ikhlas kerana Allah. Bukannya sedekah saja ikhlas. Tapi nak pergi pergi pun ada keikhlasan. Mereka ada pegangan yang betul. Disebabkan dua kala ni lah, maka puak-puak aku, pemerintah aku, raja-raja aku tidak mampu nak buat gapo-gapo apabila tentera kamu nak serang kami. Dia tahu, dia sebut, dia tahu mana kelemahan kita. Dia kata gapo? Kita akan tunggu mereka mula mengaut kekayaan. Apabila mereka mula memiliki rumah dan istana, apabila mereka mula berlumba-lumba untuk berebut kuasa, ketika itu kita akan berjaya kalahkan mereka dengan cara yang sangat mudah, tanpa pun bersusuh payah. Ni orang Kristian ni royak. Orang Islam kalau tak ada benda-benda tadi, maka marilah Gajah Hima pun dia tak akan kalah. Dia tak akan kalah. Kalau tak ada benda-benda tadi, kalau dia tak sir kepada harta, dia tak sir kepada jawatan, dia tak berebut kuasa, tak berebut segala-gala, tak usah buat gapo-gapo lah kepada tentera Islam, kita akan kalah. Tapi, kalau pokok dia mula berebut jawatan, mula duduk bagi PT tu, bagi go tu, bagi go ni, mudah sangat je dia kata. Kita nak jatuh ke orang Islam, tak perlu sakit kepala. Dan apa yang disebut oleh Kristian ini, dia benar-benar buat kepada orang Islam. Dia benar buat kepada orang Islam. Apabila ada kuasa, apabila adanya orang panggil kedudukan, apabila adanya keselesaan, maka masing-masing ada kepentingan diri masing-masing. Mudah Pak, contoh paling mudah. Sampai ke saat ini, negara hok kaya-kaya tolong negara Palestin. Tak ada. Negara-negara hok paling dekat, hok sepadan dengan Palestin, tak ada. Bangkit mempertahankan Palestin, tak ada. Betul, orang Kristian ni royak betul. Apabila negara, apabila orang Islam ni
boleh segala-gala, maka kesannya dengan sendiri jatuhnya kerajaan mereka. Ini orang Kristian royak kepada Abdul Rahman Al-Ghafiqi. Dan demon ni dia tidak royak saja, dia tahu dah. Maka selepas pada tu dia tahu kekuatan dia ni setara tu, maka dia telah menyerah tulis. Dia telah menyerah tulis dan akhir sekali dia berjaya menawan kota tulis. Yang sebelum pada ni penting. Adil itu sangat penting. Berlaku adillah kamu walaupun kepada musuh. Kena berlaku adil walaupun kepada musuh. Ni Islam aja. Kalau bukan Islam, dia akan berlaku adil kepada dia aja. Tapi Islam ni berlaku adil kepada Islam dan juga bukan Islam. Walaupun kepada musuh. Musuh sekalipun kita kena berlaku adil. Sebab itulah kita tengok pada hari ini, alhamdulillah, serangan-serangan daripada media kepada Hamas tak pakai khijau habis. Bapa tak pakai khijau? Dia kata Hamas bunuh kanak-kanak belawak. Hamas bunuh wanita-wanita belawak. Hamas bunuh orang-orang tua belawak. Sebab apa? Sebab duk semata orang tua dibebaskan. Kanak-kanak dibebaskan. Diberi layanan yang baik. Diberi layanan yang comel. Maka dunia tak boleh buat fitnah kepada Hamas. Sebab apa? Sebab Islam mengajak adil kepada musuh. Bukan kepada orang Islam sendiri, tapi kena berlaku adil kepada musuh. Ini kehebatan yang ada kepada Islam. Yang tidak ada kepada musuh-musuh Islam yang masih lagi duduk bom, duduk bunuh orang, perempuan, orang, kanak-kanak 10,000 dah. Rakyat-rakyat Palestin menjadi syahid, syuhada lebih dari 10,000 dah. Dan tak silap ambil sebulan dah hari ni. 7 hari bulan 10, hari ni berapa dah? Hari ni 10 dah. 10 hari 11. 10 hari bulan 11, sebulan lebih dah. Orang panggil peperangan ataupun pembunuhan, pembantaian Zionis kepada rakyat-rakyat Palestin. Tapi kita ni alhamdulillah, orang rakyat Kelantan, rakyat Malaysia ni tak tala bagi sumbangan, alhamdulillah. Tak semaya ber pun tak apa, sokong Palestin juga tak apa. Tak semaya ber, tapi bunyi bak Palestin ni dia petai lagi bagi sumbangan. Zakat tak bayar-bayar pun. Tak apalah, maknanya suasana tu menggerakkan rakyat-rakyat kita supaya orang panggil bersama-sama dengan kebangkitan rakyat Palestin. Ni hak kita nak. Dan insya-Allah mudah-mudahan usaha tu usaha yang diberkati, usaha yang dirahmati oleh Allah, dan doa kita kena sentiasa jangan putuslah. Doa kita jangan putus. Doa kita jangan putus. Sama ada kunut nazilah atau doa mana-mana, jangan putus. Doa ataupun kunut yang dibaca oleh Tok Imam kita tadi, hak kita tahu dah kunut nazilah. Kunut nazilah ni Nabi baca sebulan. Sila kunut nazilah ni Nabi baca dalam semaya subuh sebulan. Dalam peristiwa peperangan ataupun pembunuhan Telaga Maunah. 10 orang sahabat Nabi telah dibunuh oleh orang panggil musyrikin Mekah kerana dia minta Nabi hantar sahabat-sahabat hok boleh ajarkan Islam kepada dia. Bukan musyrikin Mekah, orang luar daripada Mekah. Dia mai jumpa dengan Nabi, dia minta Nabi hantar sahabat-sahabat dia ke perkampungan dia untuk ajar Islam kepada dia, maka Nabi hantar 10 orang. 10 orang ni hok hebat-hebat. Maka bila sampai di perkampungan dia pergi bunuh 10 orang sahabat Nabi. Maka Nabi nak marah, Nabi pun baca doa dalam semaya subuh selama sebulan. Nabi baca Allahumma al'an ri'lan wa zakwan wa usayyah. Tu nama 3 kabilah hak bunuh sahabat-sahabat Nabi. Ya Allah,
Allah, kamu laknatlah kabilah Usayyah. Kamu laknatlah orang panggil kabilah Ri'lan. Dan kamu laknatlah orang panggil kabilah, orang panggil Zakwan. 3 kabilah ni, Nabi doa sebut dalam semaya dia sebulan ketika mana semaya subuh. Ni orang panggil asal istilah kunut nazilah ni. Siapa hok buat? Nabi SAW. Tiba-tiba marah pada kunut nazilah. Pelik, mari mana tak tahu. Otak Islam, otak gapo pun tak tahu. Marah orang nak kunut nazilah, marah orang nak takbir, ni bagi tak betul berlaku. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita kesedaran dan menambahkan ilmu kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati usaha kita, insya-Allah. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.